Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Oktober 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. PAS akan mengkaji secara mendalam keterbukaan UMNO dalam usaha memulihkan agenda penyatuan ummah susulan pertemuan kedua-dua Presiden parti itu. Setiausaha Agungnya Taqiyuddin Hassan berkata, PAS akan membuat keputusan muktamad mengenai kerjasama antara kedua-dua parti pada hujung minggu ini. Dalam satu kenyataan, Taqiyuddin berkata, PAS menekankan soal penyelesaian sesuatu perkara perlu dirujuk kepada sumber Al-Quran dan hadis. Menurutnya, perkara itu juga terkandung secara jelas dan tersurat di dalam Piagam Muafakat Nasional yang telah dimeterai pada 14 September 2019. Kenyataan itu dilihat sebagai reaksi terhadap kenyataan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berhubung kerjasama dalam gabungan itu. Terdahulu, Ahmad Zahid mendedahkan 3 syarat untuk menghidupkan semula Muafakat Nasional, antaranya PAS perlu memutuskan hubungan dengan Bersatu dan keluar dari Perikatan Nasional. Hubungan antara Bersatu dan PAS renggang sejak kebelakangan ini selepas parti pimpinan Muhyiddin Yassin itu mengisytiharkan UMNO dan BN sebagai musuh utama PN. PAS kemudian membantah label tersebut atas alasan UMNO dan Bersatu kini bersekutu dalam kerajaan yang sama. Baik, bekas ahli MKT UMNO Tajuddin Abdul Rahman hari ini menepis dakwaan penggantungan keahliannya selama 6 tahun daripada parti itu. Tajuddin secara sinis mendakwa penggantungan keahliannya itu bukannya satu hukuman mati. Itu tak ada masalah. Kita masih UMNO. No problem. Itu gantung itu bukan gantung mati. Apa ada masalah? Alright. Kalau nak gantung bagi mati dia okey. Kalau tak mati dia nanti takut dia hidup balik. Takut mati gantung tak habis lagi. Silakan Yang Hormat Menteri. Ahli Parlimen Pasir Salah itu mengeluarkan kenyataan tersebut ketika dia dicelah semasa sesi soalan lisan di Dewan Rakyat hari ini. Tajuddin dilaporkan digantung keahlian selama 6 tahun selepas MKT UMNO bermesyuarat pada malam Jumaat lalu. Dia terlebih dahulu telah disingkirkan daripada MKT UMNO pada Jun lalu kerana menggelar Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi sebagai liability dan menuntut peletakan jawatannya daripada jawatan tertinggi. Kita ke perkembangan berikutnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah tidak akan mengadakan sebarang pertemuan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hari ini. Menurut Istana Negara, ini kerana baginda ketika ini masih berada di Singapura. Portal Free Malaysia Today melaporkan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin terus menyifatkan dakwaan pertemuan tersebut sebagai berita palsu. Semalam bekas Setiausaha UMNO bahagian Bandar Tun Razak Zaharin Muhammad Yassin mendakwa Perdana Menteri diperkenankan untuk menghadap Agung hari ini. Spekulasi PRU ke-15 semakin hampir bertambah hangat dengan laporan utusan Malaysia dan Sinar Harian yang mendakwa Ismail dijangka mempengerusikan mesyuarat bersama Ketua Polis Negara, Peguam Negara dan Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Ismail kini di bawah tekanan oleh partinya sendiri UMNO untuk membubarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU ke-15. Ketika ini Dewan Rakyat sedang bersidang dan kerajaan pimpinan Ismail dijadual membentangkan belanjawan bagi 2023 pada Jumaat ini. Sementara itu, Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberi jaminan bahawa bajet 2023 tetap akan dibentangkan pada Jumaat ini seperti yang dijadualkan. Ini berikutan spekulasi bahawa Dewan Rakyat mungkin dibubarkan tidak lama lagi bagi memberi laluan kepada PRU 15. Anything changed last night selepas pukul 10.30 malam tadi, saya tak tahu. Sebab we had the pre-council last night pukul 10.30 balik. I was the last one dengan PM. Dan saya tahu bahawa bajet akan dibentang 7 bulan. Itu saja saya tahu. Kalau ada perubahan selepas tu, is beyond me. Dalam pada itu, Wan Junaidi mengesahkan larangan ahli parlimen bertukar parti akan dikuatkuasakan dalam masa terdekat sebelum pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun katanya, akta yang telah menerima perkenan yang di Pertuan Agong itu masih tiada tarikh khusus bagi dikuatkuasa ketika ini.
Berita seterusnya. Ahli Parlimen Pekan Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara masih dibenarkan menghadiri persidangan Dewan Rakyat, kata Speaker Azhar Azizan Harun. Bagaimanapun, kata Azhar, Najib hanya dibenarkan hadir dengan kebenaran jabatan penjara. Tetapi persoalan sekarang ialah adakah beliau boleh hadir? Ya, itu bukan di bawah bidang kuasa saya kerana di dalam bahasa Inggeris, maaf, he is not in my custody. Who has his custody? So, penjara ada custody beliau, maka terpulanglah kepada pihak penjara untuk melepaskan beliau daripada penjagaan atau custody tersebut. Ya. Azhar berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Sepang, Hanifah Maidin, yang bertanya sama ada bekas Perdana Menteri itu yang telah disabitkan kesalahan boleh dibawa ke Dewan Rakyat dalam keadaan bergari. Terdahulu Azhar berkata, semua ahli Parlimen dibenarkan memasuki Dewan Rakyat dan dia tidak mempunyai kuasa untuk menghalang mereka. Kerajaan Kedah hari ini mengharamkan serta-merta penganjuran konsert hiburan dalam program Muda Mudi Weekend Fest. Ini selepas kejadian pengunjung yang menari di program tersebut menjadi tular di media sosial. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno dalam kenyataannya berkata, semua pegawai daerah yang mempengerusikan jawatan kuasa berkaitan pelesiran hiburan telah dimaklumkan tentang hal tersebut. Tambah Sanusi, kerajaan negeri sebaliknya menggalakkan sebarang acara sihat seperti program larian, berbasikal, memancing dan lain-lain selagi ia selari dengan tata susila masyarakat tempatan. Terdahulu tular beberapa rakaman video yang memaparkan aksi penonton program Muda Mudi Weekend Fest yang dilihat melompat dan menari. Ia kemudian mengundang kritikan ke atas kerajaan negeri yang diterajui PAS mengenai langkah kawalan yang diambil pihak berkuasa. Klip video itu juga menjadi perhatian ramai kerana lokasi program yang berhampiran dengan Masjid Zahir di tengah Alustar. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syihab Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.